Okay, so untuk hari ni kita akan bincang dulu soalan fisik Pascal yang kita dah belajar semalam. Okay, so untuk praktis formatif 24, dalam satu sistem hidrolik, daya input 4 Newton bertindak pada ombak dengan luas permukaan 0.5 cm kuasa 2. Okay, hitungkan daya output yang terhasil pada ombak dengan luas permukaan 6.4. Macam mana? Ada yang nak masuk ke? Tak ada. Okay, seterusnya dia nak tadi apa? Hitungkan daya output. So, yang ni dia dah bagi awak nilai F1. Okay, kat sini awak dah ada A1. Kita nak F2 diberi A2. So, awak guna rumus yang biasa. Ini adalah F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Okay, untuk mukris, awak jangan salah label Biasanya untuk luas permukaan yang kecil, kita adalah F1 A1. Sebab F1 A1 mestilah pada ombak yang kecil. Nanti kita takut awak keliru, awak tak boleh simply letak yang mana F1, mana F2. Okey, F1 mestilah pada ombak kecil, maksudnya pada luas permukaan yang kecil. Okey, seterusnya kita dapat F2 kita adalah 51.2 Newton. Okey, so saya tengok yang ni majoritinya betul. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Seorang murid mempunyai sebuah picagari kecil dengan diameter ombak 1.5 cm. Diameter ombak 1.5. Murid itu ingin membina sistem hidrolik yang dapat menggunakan daya daripada 6 Newton kepada 72. Maksudnya dia menggandakan daya daripada 6 kepada 72. Berapakah diameter bagi picagari besar yang diperlukan untuk sistem hidrolik itu? Okay, so kawan awak buat apa ni? Dia buat F2 ni adalah rumus. Okay, sebab dia buat nisbah. Okay. So, dia katakan bahawa ini adalah faktor penggandaan kan, ataupun dia buat je nisbah F2 kepada F1 sama dengan A2 kepada A1. Okay, so A2 adalah 12A1. Apa yang dimaksudkan ni Okey, kenapa kawan awak dia tak terus masuk A1 ni sebagai 1.5? 1.5 tu dia punya diameter. Okey, kalau A ni adalah area, betul tak? Luas bulatan. Okey, luas bulatan, yang ni adalah diameter. Sebab tu kawan awak buat A2 adalah bersamaan dengan 12A1. 12 ni adalah faktor penggandaan lah. Okey, so dia pun masuklah rumus pi D kuasa 2. Pi D kuasa 2. Betul ke rumus dia pi D kuasa 2? Pi J sama ni. Sama. Pi J kuasa 2. Awak dah kecilkan ke? Per 4 ni apa? Tu tak tahu. Cantoi. Cantoi jawapan. Dia habis ni. Per 4 ni apa? Tak faham Cikgu, cuba cikgu terangkan cara cikgu tak? Cikgu saya faham. Cuba cikgu terangkan lah cikgu. Saya dah Buat je cikgu. Saya pun tak buat ni soalan. Aduh, hai korang ni. Okey, sebabkan ombak tu dia punya luas dia adalah luas bulatan. So apa rumus luas bulatan? Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Okey, kita ada pi J kuasa 2. Okey, so kalau lah misal kata kita nak tengoklah luas bulatan, let's say kita kata yang kita ada A1 kan. Okey. So A1 sama dengan 22 per 7. Okey, darab jejari dia awak bahagi 2 lah. 1.5 bahagi 2 apa? 0.75 Ya. Okey, 0.75 kuasa 2. Okey, cuba awak kira dapat berapa? Sekejap kalau E2
kita nak tengok cara paling senang sikit So, kalau A1 dia adalah pi J kuasa 2, maksudnya pi darab 0.75 kuasa 2. Kalau A2 adalah pi darab X kuasa 2. So, kita nak tahu yang ni kan. Okay. So, bila awak letak dalam persamaan ni, A2 maksudnya kalau awak samakan 22 per 7 darab X kuasa 2 sama dengan 22 per 7 darab 0.75 kuasa 2 darab 12. Betul Ni kita masuk kat sini. Sama yang awak buat ni. Okay, so pi dengan pi dah boleh cancel. Betul. So, X kuasa 2 sama dengan, cuba kira 0.75 kuasa 2 darab 12. 6.75. 6.75. Dah punca dah? Okey. Lepas tu punca kan? 2.6. 26. Okey, so tadi 6.75 Ni 6.75. So bila awak puncakan X awak akan dapat 2.6. 2.598. So kita tahu X ni adalah jari, betul tak? Betul. Okay, so kita nak D2 adalah 2.598 darab dengan 2. So awak dapatlah 5.2. Kau tengok ni kat mana jawapan belakang? Aduh, Ada di belakang. Ya, patut cepat siap. bukan saya. Ni Alif kan? Mukri. Oh saya tu Saya. salah. Saya berusaha untuk tidak menengok jawapan cikgu. Okay, Saya dah tapi blur. so awak nak ikut cara mana? Nak ikut cara jawapan belakang ke nak ikut cara saya? Ikut cara cikgu je. Cikgu Cara saya lah lagi senang nampak kot. Lagi mudah nak faham. Okay, maksudnya awak dah keluarkan satu pernyataan, kita kata satu persamaan. And then sebab kita tak nak banyak kerja, sebab kita tahu kedua-dua akan melibatkan pi, so awak boleh cancel dah. Sebab tu kita keluarkan dulu A1 sama dengan apa, A2 sama dengan apa, sebab dia melibatkan diameter. Kat sini adalah jari. Okay. So, dia akan jadi macam ni lah. Kita just potong-potong. Kita nak cari nilai jari untuk yang A2 dulu. And then baru kita boleh dapat dia punya diameter. Okay. So, yang mana yang salah saya tengok ada kebanyakannya dia tak cari diameter. Dia guna 1.5 ni sebagai A1. Salah Awak kena berhati-hati. Dia bagi diameter bukan luas permukaan. Okay, yang mana yang salah tu tolong buat pembetulan. Okay, dah salin ke? No. Cepat salin. Saya bagi seminit je ataupun tak payah salin kot. Awak boleh buat sendiri nanti. Payah cikgu. Ini persamaan matematik je bang. Betul tak? Maksudnya awak start dekat sini pun dah okey kot. Maksudnya bermula di sini. Ikutlah kawan awak ni sebab dia nak terbitkan dulu. Dia nak, bukan terbit, dia nak susun-susun dulu. Tapi dia sebenarnya adalah benda sama. Okey, saya tahu cara paling cepat kau screenshot. Nanti tengok balik. Okey. Boleh. Okey. So siapa-siapa seorang lah tolong screenshot Okey, next. Okey, kita tengok dulu soalan yang calculation ni. Soalan ni dia kata daya 15 Newton dikenakan pada brake kereta, luas kereta rentas omboh utama dan kedua ialah 2.84 dan 10 kuasa negatif 4 meter kuasa 2 dan 1.13 dan 10 kuasa negatif meter kuasa 2. Okey, tekanan yang bertindak ke atas omboh utama. So, kita dah ada dia punya luas kereta rentas dan kita dah ada daya 15 Newton. Macam mana saya tahu ini adalah omboh utama? Sebab dia dah kata dikenakan pada brake kereta. Maksudnya bila daya yang kita kenakan, maksudnya dia adalah omboh utama ataupun omboh input. Okey. So P sama dengan F per A. Ni macam biasa, tak ada masalah. Betul tak jawapan ni? Betul. Sama tak semua? Betul. Okey, sama 50.
284 ni. Okey, so 52816.9 Pascal. Okey, seterusnya daya dihasilkan pada omboh kedua. So guna je rumus yang macam biasa. Ini adalah rumus untuk prinsip Pascal. Awak masuk je nilai, awak akan dapat 59.68. Betul? Setuju? Betul. Setuju. Setuju. Okey, good. Okey, so kita tengok pula soalan esei ni tadi. Okey, kita bantu awak. Saya dah pesan kan soalan esei saya tengok tadi ramai yang tak buat dalam table. Ada beberapa orang sahaja yang buat dalam table. Okay, saya dah pesan buat dalam table. Senang pemeriksa nak baca. Okey, untuk soalan ni, soalan memilih berdasarkan aspek-aspek untuk KBSM. Sekejap Untuk KBSM, soalan ni adalah bahagian C. Tapi untuk KSSM, soalan jenis yang sama tapi dia dah letak pada bahagian B. Maksudnya sebenarnya aras ni lebih rendah berbanding modification. Kalau KBSM dulu, bahagian B dia kita kena modify. Dia bagi awak satu benda, awak kena ubah, awak kena modify. And then bahagian C dia suruh awak pilih. Tapi untuk KSSM, okay, dia dah susun balik aras kesukaran tu. Untuk yang awak kena pilih berdasarkan aspek diberi, diletak kepada bahagian B. So, soalan modification dia akan pergi kepada bahagian C. Tapi bentuk soalan masih lagi sama. Cara menjawab pun masih lagi sama. Okey, so kita tengok untuk aspek jenis bendalih, kita akan pilih tidak dimampatkan. Okey, ada ke pilih yang boleh dimampatkan? Tak ada kan? Sebab semalam saya dah bincang. Dia mestilah tak boleh dimampatkan kerana apa? Mencegah pembentukan gelembung udara kerana tekanan yang dihasilkan sebahagiannya digunakan untuk mengatasi gelembung udara. Okey, good. Ataupun ada tak jawapan lain? Korang buat jawapan apa? Agar buih tidak terbentuk. Agar buih tidak terbentuk. Okey, lain? Maksudnya agar buih tak terbentuk, maksudnya awak boleh cakap je tiada gelembung udara. Okey, tiada gelembung udara. Buih tu macam tak sesuai pula. Okey, lain? Jawapan lain? Tak ada. Tak ada. Ataupun boleh juga awak cakap apa? Tekanan boleh dipindahkan secara seragam. Tekanan boleh dipindahkan dengan seragam. Okey. Seterusnya, takat didih bendalih tinggi. Okey, kenapa kita nak takat didih bendalih tinggi? Okey, untuk yang ni, takat didih kita tak relate dengan muatan haba tentu Takat didih tak relate. Kalau misal kata ada sahaja aspek takat didih, maksudnya awak boleh je cakap tidak mudah Mendidih. Ataupun tidak mudah bertukar fasa. Okey, boleh. Senang je. Kita jangan kait dengan benda lain. Takat didih is pasal dia tak mudah bertukar fasa ataupun tak mudah mendidih. Okey, seterusnya pemalas spring bagi spring. Kenapa kita nak pemalas spring yang tinggi? Kalau pemalas spring tinggi, dia keras ke dia lembut? Ya, keras. Keras, betul? Ya. Macam Iqbal dia dah tak ingat dah pemalas spring ni apa. Siapa boleh bantu Iqbal? Siapa ingat? Saya pun tak Siapa ingat. ingat? Aduh, hai. Aduh, Iqbal. Okey, pemalas spring ni dia adalah kita kata dia satu pemalas yang akan menentukan kekerasan spring lah, sama ada spring tu boleh menahan beban yang tinggi ataupun tidak. Selalunya pemalas spring dia punya unit, contoh lah kalau kita kata K bersamaan dengan 2 Newton sentimeter negatif 1. Apa maksud dia? Apa maksud 2 Newton sentimeter negatif 1 untuk pemalas spring? Dia perlukan 2 Newton untuk gerakkan sejauh 1 cm. Dia memerlukan beban sebanyak 2 Newton ataupun daya sebanyak 2 Newton untuk melakukan pemanjangan sepanjang 1 cm. Okey, so maksudnya kalau nilai K ni besar, dia lagilah keras.
Okey, sebenarnya bila dia lagi keras, apa advantage dia? Apa kebaikan dia? Kenapa kita nak pakai pemalas spring yang tinggi? Okey, macam Akmal punya jawapan, dia kata mewujudkan daya yang lebih tinggi. Okey, sebenarnya dia bukan mewujudkan daya. Dia sebenarnya boleh menahan daya yang lebih tinggi. Okey, boleh menahan daya yang lebih tinggi. Faham maksudnya, okey, pemalas spring ni pasal brake hidrolik kan? Pasal brake hidrolik, maksudnya bila awak kenakan daya kan, spring ni duduk dekat tayar, betul tak? Kalau awak tengok video semalam, spring tu ada dekat tayar, dekat brake belah belakang tau. So spring ni lah yang akan kembalikan ke tempat asal untuk brake tu kalau kita dah tak membrake lah. Okey, maksudnya kita nak jalan macam biasa ataupun bila kita tekan brake, spring tu juga akan meregam untuk menyekatlah pergerakan tayar. So spring ni kita kena gunakan pemalas daya dia yang lebih besar supaya dia boleh menahan daya yang lebih besar apabila dikenakan. Maksudnya kita tahu bahawa prinsip Pascal adalah penggandaan daya. So walaupun kita kenakan daya yang kecil, daya yang besar akan terhasil. So sebab tu kita kena pakai spring dengan pemalas spring yang tinggi. Okey, seterusnya nisbah luas keratan rentas omboh dalam silinder induk kepada silinder gelendung brake. Maksudnya induk kepada output lah kan. Okey, so kalau boleh, jawapan kita tak naklah macam ni sebab kalau lah misal kata 1:10. So betul ke salah? Betul. Betul juga kan? So paling selamat kita nak tulis apa? Pada ciri untuk nisbah ni, kecil ke besar? Besar. Kecil ke besar? Kecil. Antara Kecil, 1:5 dengan 1:10, kita pilih mana? 1:10. 1:10. 1:10 is 0.1. 1:5 adalah 0.2. Betul? Betul. So sebenarnya kita akan pilih yang kecil. Kecil. Nisbah kecil. Okey. Lebih kecil. Sebab kalau contohlah awak ada pilihan 1:10 dengan 1:20. Awak pilih mana? 20. 1:20. So ini dia punya nisbah dah jadi 0.01 3. kan 1/20 0.001 ke tak? Okey, dia macam itulah lebih kurang kan. Okey, so maksudnya 0.5 Okey, maksudnya dia nak nisbah tu lebih kecil. Okey, kenapa kita nak nisbah dia lebih kecil? Mewujudkan nilai faktor gandaan yang lebih tinggi untuk menghasilkan daya yang lebih tinggi. Good. Okey, maksudnya Akmal dah ada berapa markah dalam jadual? 2, 4. Okey, yang ni lepas ni buat macam ni Okey, 5. Seterusnya saya memilih brake hidrolik L. Okey, good. Okey, kerana mempunyai jenis bendali yang tak boleh dimampatkan, takat didih yang tinggi, pemalas spring yang lebih tinggi dan nisbah luatan keratas rentas kecil Okey, ni saya bagilah 1 markah. Okey, kenapa saya tekankan awak buat table? Sebab lepas dah habis table, awak boleh tahu sebenarnya dalam table awak hanya 8 markah sahaja. Lagi 2 markah nak cari mana? Pilihan awak. Kemudian disebabkan apa? Awak kena nyatakan semua ciri yang awak dah pilih. Kalau awak tak buat jadual, kita takut awak tertinggal part yang ni. Dan memang ramai pun yang tak buat pun part bawah ni. Betul tak? Betul. Okey, so lepas ni saya nak awak buat pembetulan. Buat dalam bentuk jadual macam ni berserta dua markah di bahagian bawah. Okay, so sila screenshot. Nanti buat balik dia punya pembetulan. Okay dah? Dah. Okay, kalau dah kita pergi kepada tajuk yang